Okey, seterusnya setelah kita memahami konsep asas bagaimana kita nak mengawal sesuatu lampu LED menggunakan papan microcontroller ini, cikgu nak share sikit berkenaan dengan bagaimana kalau kita menyusun lampu-lampu LED di atas breadboard ni dan kita menghasilkan satu bentuk irama lampu. Okey, apa yang kamu kena ada adalah, okey, di sini cikgu sediakan 3 jenis lampu warna dan setiap jenis kamu sediakan 4 lampu. Merah, kuning dan hijau. Setiap tu 4. Dan total dia adalah cikgu akan guna 12 lampu LED. Okey, berserta dengan sediakan secukupnya resistor 12. Okey, wire jumper secukupnya. Okey, wire jumper cikgu sediakan 2 jenis wire jumper, satu yang panjang, satu yang pendek. Seterusnya yang penting sekali adalah papan controller Arduino Uno dan breadboard. Okey, seterusnya buka pada website Tinkercad. Okey, pergi pada circuit. Okey, create new circuit. Okay, kita perlu create sesuatu yang baru. Okey, seterusnya, okey, keluarkan Arduino kita. Okey, di sini dah ada Arduino. Okey, Arduino Uno. Dan cikgu akan guna papan, okey, breadboard. Okey, size yang besar. Okey, cikgu guna yang size yang besar sebab kita perlu menyusun 12 lampu LED. Kalau tengok di sini cikgu guna yang inilah. Okey, yang besar punya. Okey. Okey, seterusnya kita perlu keluarkan LED. Kita perlukan 12 lampu LED. Okey, 12 lampu LED. Okey, lampu LED ni 4 warna merah. Okay, kamu tekan saja kat lampu LED, Ctrl C, lepas tu Ctrl V. Okey, dia akan duplicate terus lah. Ctrl V, Ctrl V. Okey, kamu susun terus. Okey, contoh kamu kata, okey, letak sini, susun terus. Okey, di sini cikgu nak buat projek selang-seli lah, warna merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Okey, jadi lebih mudah. Okey, jadi sini kita tukarkan warna dia kepada warna kuning. Dia ini tukarkan pada warna hijau. Okey, jadi terus. Okey, kita susun Ctrl C, Ctrl V. Okey, di sini kita dah cukup. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, 4 lampu merah, 4 lampu kuning dan 4 lampu hijau. Okey, seterusnya kita kena sambung. Okey, pertama sekali seperti yang cikgu sebut sebelum ni, setiap LED ni dia ada positif dan negatif. Biasa cathode adalah negatif, manakala anode adalah positif. Seterusnya, okey, kita sambungkan terus negatif. Okey, ini adalah negatif kepada ground. Okey, ground. Letakkan negatif pada ground. Okey, negatif biasanya warna hitam lah. Okey, kita setiap LED ni kita sambung terus pada ground. Okey, cikgu letak warna hitam bagi simbol wire negatif. Okey, seterusnya untuk isyarat kat atas lampu ni diterima daripada papan controller, maka isyarat akan dihantar daripada digital pin. Okey, digital pin ni akan menghantar isyarat ke lampu LED, tapi arusnya perlu dikawal. Okey, untuk kawal dia perlu resistor. Maka resistor yang sesuai untuk lampu LED adalah 220 ohm. Okey, 220 ohm. Okey, jadi kita perlu letakkan setiap positif LED ni. Okey, Ctrl C, Ctrl V.
Okey, seterusnya kita boleh tentukanlah isyarat ni bermula daripada digital pin yang mana. Okey, biasa kita akan susunlah. Okey, kita ambil daripada bermula pada digital pin yang ke-13. Okey, kita hantar terus ke lampu LED yang pertama. Seterusnya digital pin yang ke-12 akan menghantar isyarat ke lampu LED yang kedua. Okey, kita tukarkan warna merah. Okey, digital pin yang lubang ke-9, lubang 11 kita hantar ke isyarat lampu yang ketiga. Okey, kita tukar warna orange. Okey, dan digital pin yang terakhir, digital pin yang kedua kita hantar ke isyarat lampu isyarat yang terakhir, lampu LED yang terakhir. Okey. Okey, sekarang dari segi asas lita kita dah berjaya, di mana setiap isyarat digital pin akan menghantar isyarat ke lampu-lampu LED ni, dan kita perlu membuat arahan dia macam mana corak untuk lampu ini menyala. Kita perlu memberi arahan pada papan controller ini, dan arahan ini diberi melalui kod yang telah disediakan. Okey, seterusnya kalau tengok di sini. Okey, tengok di sini. Okey, soalan kita buat boleh ni. Kita mula daripada awal balik. Okey, pertama sekali setiap digital pin ini kita perlu register. Okey, Arduino Uno perlu mengetahui. Okey, kita perlu memberitahu bahawa papan controller ni kita perlu setkan dia dulu. Register dulu setiap pin ini di dalam arahan inilah kod ni. Okey, bila kita set pin, kita tengok sini. Kita set pin. Okey, setiap lampu LED ni kita perlu set. Okey, dia menyala high dan set dia padam low. Okey, setiap ni kita perlu ada setiap lampu ni perlu ada dua arahan. Arahan pertama adalah arahan bagi dia menyala. Kalau kita tidak memberi arahan dia tutup, dia akan terus menyala sampai bila-bila. Kita perlu arahkan dia. Okey, selepas menyala, padam balik. Okey, menyala berapa lama dan padam berapa lama kita perlu tentukan juga. Okey, kontrol kita perlu mengawal dia. Okey, kawal dia. Okey, contoh set pin yang ke-13. Okey, pin 13. Okey, set pin 13, kamu perlu menyala selama mana? Okey, kita perlu ambil. Kamu menyala high selama, contohnya kita kata 1 second. Ataupun kita nak tak 2 second, 3 second, ataupun nak kurang daripada 1 second, kita ambil millisecond. Okey, kita kena faham 1 millisecond bersamaan dengan, okey, cikgu tunjuk sikit kat sini. Okey. 1 saat bersamaan dengan 1000 milisaat. Okey, jadi 1 saat sama dengan 1000 milisaat. Jadi kalau kita nak 0.5 saat bersamaan dengan 500 milisaat. Kalau kita nak 0.2 saat, kita pilih 200 milisaat. Okey, jadi kita boleh guna unit saat ataupun kita boleh guna unit milisaat, millisecond. Okey, seterusnya kita perlu membuat arahan di sini. Okey, contoh kamu nak setkan pin. Okey, pin 13 menyala. Okey, menyala 13. Okey, 1 second dan perlu padam
berapa second? Maksudnya dia akan berkelip 1 second. Okey, bagi contoh kita tengok. Okey, dia menyala 1 second. Oh, di sini high, dua-dua high kan. Kita ubah stop balik. Okey, di sini low, padamkan 1 second. Okey, kita start balik. Okey, tengok. Okey, lampu ini. Okey, padam 1 second, nyala 1 second, padam 1 second, nyala 1 second. Jadi arahan yang sama kita perlu buat pada kesemua lampu-lampu ini. Jadi kita perlu ulang balik sebanyak, di sini ada 12. Okey, maksudnya kita perlu ulang sebanyak 12 kali arahan yang sama. Dan kita perlu setkan pin. Set pin ni kita perlu ubah lah, kita register dia. Dan controller ni akan menghantar isyarat seperti mana yang kita arahkan. Okey, seterusnya kita cuba. Okey, jadi cara yang paling cepat, kita copy terus skrip ni. Kita duplicate terus. Duplicate. Okey, kita letak. Okey, pin yang ke kita duplicate satu lagi. Okey, ini baru pin 13. Okey, pin 12, digital pin 12. Okey, satu nyala, satu padam. Okey, kita ulang balik sebanyak sampai digital pin yang ke-2. Maksudnya setiap digital pin ni ada 2 arahan lah. Okey, jadi kita ulang balik. Okey, duplicate saja. Okey, 12, 11. Okey, duplicate. Okey, 11, 10. Apabila kamu faham konsep yang apa yang cikgu terangkan ni, kamu boleh membentuk. Kamu akan lebih kreatif menghasilkan macam-macam jenis lah projek berdasarkan lampu ini lah. Jadi kamu boleh membuat projek RBT tingkatan 3. Okay, di mana sistem mekatronik kamu buat, nanti kamu buatlah satu produk kamu menghasilkan berdasarkan irama ni lah. Cari daripada bahan kita semula, kotak daripada bahan kita semula, kamu bangunkan dia menjadi projek mekatronik kamu. Okey, akhir sekali kedua, digital P yang kedua. Seterusnya kita perlu tentukanlah, cek balik yang high dengan low ni. Okey, pertama, okey, high, low, high, sini low. Okey, sini high, sini low. High, low. Okey, 9 high, sini low. Okey, 8. Okey, high, sini low. 7 high, low. 6 high, low. 5 high, low. Okey, 5 4. Okey, 4 high, low. 3 high, low. 2 high, low. Okey, sekarang kita dah memberi arahan kepada kita punya LED bahawa setiap kamu perlu menyala selama 1 second dan padam 1 second. Kita tengok hasil dia. Lihat. Okey, merah menyala, kuning, hijau. Seterusnya merah, kuning, hijau. Merah. Okey, apa arahan yang kita telah bagi tadi, dia telah mengikut seperti mana yang kita tentukan dalam kod ni. Okey, bagaimana kalau kita nak bagi lampu ni menyala lebih laju? Okey, bagi laju. Jadi kita perlu setkan di sini lah. Setkan di sini. Contohnya kita kata, okey, kita ambil unit. Kamu boleh tulis 0.2 second ataupun kamu boleh guna terus millisecond lah. Okey, millisecond contoh kamu nak letak 200 millisecond, bermaksud 0.2 second lah, 0.2 saat. Jadi kamu copy terus. Okey, letak millisecond. Okey, millisecond.
Okey, setelah cikgu dah ubah dia punya tempoh kelipan tersebut, kita tengok hasil dia macam mana. Okey, tengok kadar kelipan dia lebih pantas lah, lebih laju. Jadi kamu boleh tentukan lagi, nak bagi laju lagi, ubah lagi dia punya kelipan ni, tukar kepada millisecond. Kamu letak 50, dah laju lah. Kalau kamu letak 10, lagi laju. Jadi ni cara bagaimana kalau kita nak menentukan kadar kelipan sesebuah lampu LED yang kita dah susun lah. Seterusnya, bagaimana kalau ni rentak irama dia macam ni, dia mengalir daripada depan ke belakang. Bagaimana kalau kita nak arahkan dia mengalir depan ke belakang, dia patah balik ke depan, mengalir depan belakang, patah balik ke belakang. Kita tunjuk seterusnya. Pause dulu. Sekarang ni sekarang ni arahan dia daripada set ping 13 turun kepada 12, 11, 10, 9 sehingga set ping yang kedua. Sekarang kamu perlu patah balik, kamu salin balik yang ni. Kamu daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia akan patah balik. Dia akan arahan daripada set ping yang ke-13, dia akan turun sampai set ping yang kedua. Setelah habis di sini, dia akan mula dengan 2, 3, 4, 5. Jadi kamu set saja. Kamu kata, saya nak daripada lampu ini daripada depan ke belakang, patah balik ke belakang, patah balik. Kita setkan ping. Kamu ambil set ping, duplicate. Mula set ping 2. Start tu pun kita kena ambil kita kena 2 lah. Satu low, satu high. Ini high, set ping 2. Low, lepas tu dia pergi kepada set ping yang ketiga. Kita ambil set ping 3. Set ping 3, kita patah balik. High, low. Terus pada set ping yang keempat, set tu 4, kita duplicate dia. Dia high, dia menyala dan dia padam. Terus kepada set ping yang kelima. Dia high, nyala, padam, set ping 5. Terus dan terakhir sekali set ping yang ke belum akhir lagi, satu lagi, set ping yang ke-12. High, low, dan yang terakhir set ping yang ke-13. Sekarang arahan kita seterusnya adalah kita mengarahkan lampu ini menyala daripada depan ke belakang, dan dia akan patah balik daripada belakang ke depan, dan dia akan ulang balik depan ke belakang, belakang depan. Kita tengok hasilnya macam mana. Dia pergi ke belakang dan dia patah balik. Nampak? Dia patah balik ke belakang dan patah balik ke depan. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan lampu berirama ni, kamu boleh tentukan. Di sini kamu boleh set nak bagi menyala merah, lampu warna merah, LED merah nyala serentak, padam. Lampu kuning nyala serentak, padam. Lampu hijau nyala serentak, padam. Jadi kita boleh tentukan, setkan saja di sini yang mana high, yang mana low, kamu setkan balik. Jadi jelas simple saja. Jadi kalau contoh kamu kata cikgu, projek pelajar pertama, pelajar A membuat projek di mana menggunakan lampu LED berirama seperti inilah. Jadi kamu menggunakan arahan seperti inilah.
Jadi kalau pelajar B nak menggunakan lampu birama, bentuk dia, corak dia berbeza, maka itu pelajar B lah. Jadi boleh jadikan satu projek mekatronik kamu di tingkatan 3. Kamu letak saja lampu-lampu ini pada satu kotak ataupun apa-apa yang kamu rasa kreatif, kamu menghasilkan produk kamu sendiri. Dan ia mengikut standard projek RBT tingkatan 3 lah, yang ada elemen-elemen mekatronik, elemen pengaturcaraan, elektrik, elektronik, dan satu lagi pembuatan. Jadi kalau kamu mampu buat yang tu, kamu dapat markah yang tinggi lah dalam projek reka bentuk teknologi kamu. Okey, seterusnya setelah kita berjaya menghasilkan litar lampu secara berirama ini, kita pergi terus pada, kita buat terus pada kita punya lapangan kita. Okey, kita terus praktis terus pada kita punya projek kita. Jadi di sini cikgu nak tunjukkan sikit. Okey, seterusnya cara-cara dia, kamu susun terus lampu-lampu ini seperti mana kita buat tadi. Okey, berdasarkan gambar yang diberikan tu. Okey, kamu letak, pastikan jangan lupa. Okey, lampu LED ni ada satu panjang, satu pendek. Dan pastikan yang panjang ini adalah positif, manakala yang pendek itu adalah negatif. Jadi untuk mudah, yang positif berada di sebelah kanan. Jadi kamu kena letak sebelah kanan semua. Okey, mulakan lampu merah. Okey. Okey, cikgu letak sini, lagi nampak kan. Seterusnya lampu kuning. Okey, pastikan yang panjang sebelah kanan. Okey, kuning, hijau. Sekiranya kamu meletak lampu ini terbalik, contohnya terbalik, dia tak akan menyala. Nanti kita akan cek balik. Kalau ada lampu-lampu yang tidak menyala, bermaksud kita selangkan sikit bagi jarak 3. Okey, kalau tak menyala, maksudnya kamu pasang lampu tu terbalik lah. Okey, jadi susun saja. Okey, selan tiga ni. Kita cuba selan 3, kita harap cukup. Ini okey. Okey, setelah berjaya, kita sambungkan terus wire. Okey, pastikan ground, sambung dulu ground di controller kita. Okey, kamu ambil ground ni. Okey, sambungkan wire ground ke terminal. Okey, di sini ada positif negatif kan, kamu letak negatif. Okey, negatif. Okey, sambungkan ke negatif. Seterusnya, okey, setiap negatif, okey, setiap negatif LED sambungkan terus ke negatif bawah ni. Okey, ni perlu pada ketelitian lah, sebab dia tempat benda yang halus kan. Jangan terlalu gelojoh, pelan-pelan disambungkan saja. Okey, untuk mengelakkan suntuk, kamu sambung terus resistor. Sekejap lagi dia akan jadi sempit. Dan tu, sambung resistor terus. Okey, ke terminal positif. Resistor. Okey, positif, sambung ke bawah. Okey, setelah sambung tu, sambung yang ni, negatif positif lah, supaya kamu urus lah bagaimana kamu nak letak yang mana dulu. Yang penting negatif terus ke
ground terus ke negatif, dan positif ni dia mesti ada resistor. Sebab apa, bekalan dia akan masuk di situ. Isyarat dia hantar melalui positif. Okey. Okey, seterusnya kita perlu menyambungkan wire dari isyarat daripada digital pin. Okey, kita mulakan dengan digital pin yang pertama, digital pin 13. Okey, digital pin 13 menyambung terus ke LED yang pertama. Okey. Seterusnya digital pin yang ke-12 menyambung digital lampu LED yang kedua. Okey, sambung saja. Percaya jari kamu kecil, jari cikgu ni agak besar sikit. Okey. Seterusnya digital pin, pastikan kaki yang disambung selari lah, jangan tersilap sedikit pun, mesti selari. Okey, setelah berjaya kita dah pasang mengikut seperti mana gambar rajah yang diberi. Okey, gambar rajah yang kita dah create tadi, simulasi yang kita telah buat. Okey, seterusnya kita perlu menghantar kod tadi kepada arahan tadi kepada papan controller Arduino ini. Jadi pertama kita sambungkan saja. Okey, sambungkan saja ke USB komputer kita. Okey, kita buka aplikasi Arduino. Okey, buka aplikasi Arduino. Okey, kita copy saja, salin saja kod yang telah diberikan. Okey, di sini kamu boleh download kod ni. Kamu ada dua pilihan, sama ada nak download. Okey, stop dulu. Okey, ini tag yang kita perlu salin. Okey. Kita boleh download terus kod ni melalui aplikasi Arduino, ataupun kita copy saja. Okey, kita copy saja. Okey, Ctrl A, Ctrl copy, Ctrl C, copy. Okey, kita copy terus masuk dalam aplikasi ni. Ctrl V, paste. Jadi segala kod tadi kita dah masukkan dalam soft aplikasi Arduino ya. Jadi kita terus cucuk saja kita punya. Okey, jadi cucuk dah. Okey, setelah cucuk kita perlu uploadkan arahan ini ke dalam microcontroller Arduino kita lah. Upload saja. Okey, done uploading. Okey, done uploading. Okey. Sementara sebelum kamu upload dia, kamu kena check dulu tool, tengok pastikan dia menggunakan papan Arduino Uno. Seterusnya port dah mesti betul. Kita menggunakan port yang ke-7 seperti mana cikgu guna sebelumnya. Jadi dia tak ni lah. Okey, jadi terus pada kita punya hasil kita. Okey, kalau tengok di sini hasil. Okey, kita tengok hasil kita. Okay, masukkan power supply dah.
Okey. Arahan seperti mana yang kita bagi tadi, dia mengikut betul-betul lah. Okey, nampak? Maksudnya kita telah berjaya membentuk corak lampu berirama mengikut apa yang kita nak lah. Okey. Okey. Jadi okey, alhamdulillah kita dah berjaya. Jadi di sini untuk arahan ini kamu boleh okey, kamu boleh mengarahkan. Okey, itu. Okey, tadi lampu tadi seperti mana inilah. Jadi kamu boleh mencorak lampu-lampu ini nak menyala cara bagaimana. Syaratnya setiap lampu ni perlu diberi arahan, dia menyala dan dia padam. Okey, kalau tengok di sini kita dah berjaya. Seperti mana lampu tadi dia mengikut arahan sebenarnya yang kita arahkan. Okey. Untuk sesi video yang akan datang, cikgu akan detailkan lagi bagaimana kita nak membentuk arahan pada lampu ini, arahan untuk lampu isyarat, bagaimana sistem lampu isyarat berfungsi, lampu isyarat 2 simpan, 3 simpan, 4 simpan dan seterusnya. Okey, jumpa cikgu pada sesi yang akan datang.